Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima awliqa wal khatimi lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengadakan kita, mendatangkan kita di tempat yang mulia ini, dan kita berada di bulan yang mulia. Tidaklah Allah Ta'ala menempatkan sang hamba-Nya di tempat yang mulia, di bulan yang mulia, bersama dengan orang yang mulia, kecuali dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjalankan ibadat, menjalani ibadah puasa dan juga ibadat-ibadat yang lain. Maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala mengasihi kita semua. Lalu Allah Taala menyuruh kita mengabdikan diri kepadanya, dan apabila kita mengabdikan diri kepada Allah, maka kita akan mendapat kebaikan di dunia dan juga di negeri akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepada aku. Berkata Ibnu Abbas, maksud mengabdikan diri kepada aku yakni melakukan amal ibadah kepada Allah dalam keadaan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka pada bulan yang mulia ini Allah Taala telah memfardukan kita ibadat puasa sebagaimana firman Allah, "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, sesungguhnya kamu semua telah difardukan oleh Allah berpuasa sebagaimana orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Moga-moga kamu mencapai takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah Allah Taala ingin menyucikan hati-hati kita, lalu Allah menyuruh kita berpuasa. Kerana sesungguhnya ulama tasawuf menyatakan bahawa di antara jalan untuk kita mengalahkan nafsu kita, untuk kita membersihkan jiwa kita adalah dengan jalan puasa. Dengan jalan kita berlapar diri, menahan diri daripada lapar dan dahaga. Namun kita kena ingat Nabi SAW ada bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal 'atashu." Betapa ramai daripada orang yang berpuasa namun dia tidak mendapat apa-apa daripada puasa. Yang ia dapat hanya lapar dan dahaga sahaja. Maka pada bulan puasa ini kita hendaklah menjaga ibadat kita, menjaga ibadat puasa kita. Yang pertama, menjaga daripada makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Namun itu puasa kebanyakan orang. Maka disuruh juga kita berpuasa dalam keadaan menahan segala anggota kita daripada perkara yang membatalkan pahala puasa. Jangan sampai kita berpuasa namun kita tidak dapat apa-apa daripada puasa. Kita tidak mendapat keampunan, kita tidak mendapat rahmat, dan kita tidak mendapat kelepasan daripada azab api neraka. Maka amat rugilah orang yang berada dalam keadaan demikian. Maka disuruh kita berpuasa dalam keadaan yang sama juga kita disuruh memenuhkan masa kita dengan perkara-perkara yang baik. Nabi SAW bersabda, "Min husni islami mar'i tawkuhu ma la ya'nihi." Daripada keelokan orang Islam itu, orang yang beriman itu, mereka meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat. Maka di dalam bulan Ramadan ini kita penuhkan masa kita dengan perkara yang baik. Bacalah Al-Quran, berzikir, memperbanyakkan selawat dan seumpamanya. Pastikan jangan kita biarkan masa berlalu begitu sahaja dalam keadaan kita tidak mengisi amal ibadat di bulan Ramadan. Ketahuilah para jamaah, apabila kita berada di bulan Ramadan, kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala, maka Allah taala akan memandang hamba-Nya. Apabila seseorang itu bersungguh-sungguh dalam melakukan amal ibadat kepada Allah taala, maka Allah akan memberi kebaikan kepadanya. Firman Allah taala, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sesiapa yang bersungguh-sungguh menjalani ibadat kepada Allah, sesiapa yang bersungguh-sungguh menjalani perjalanan untuk sampai kepada Allah, nescaya Allah taala akan menunjuk jalan kepadanya sehingga dia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka katanya ulama, apabila seseorang itu melakukan ibadat di bulan Ramadan, maka Allah taala akan memandang kepadanya. Wa man nazara ilaihi, sesiapa yang dipandang oleh Allah taala kepadanya, walam yu'azzibhu abadan, maka Allah tidak akan mengazabkan dia buat selama-lamanya. Maka di bulan Ramadan ada ulama mengatakan setiap malam Ramadan Allah taala melepaskan lebih kurang dalam 60,000 orang yang sepatutnya masuk neraka tetapi dimasukkan di dalam syurga apabila dia beramal ibadat, beramal soleh di bulan Ramadan, lalu amal ibadatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah, di bulan Ramadan kita tidak boleh meninggalkan amalan ini. Apakah amalan itu? Amalan yakni kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana bagaimana kita melakukan ibadat dalam keadaan bersama kita ada dosa-dosa lagi, maka disuruh kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana bulan Ramadan bulan kesabaran, bulan Ramadan bulan mendekatkan diri kepada Allah taala. Bagaimana seseorang itu mendekatkan diri kepada Allah sedangkan dia tidak bertaubat kepada Allah? Kata Syekh Abdul Qadir Isa di dalam kitab Haqaiq Tasawufnya menyatakan bahawa sesiapa yang tidak bertaubat kepada Allah lalu dia melakukan amal ibadat dalam keadaan bercampur dengan dosa-dosanya yang lalu, maka dia seperti tidak berjalan kepada Allah taala. Adakah kita mau pergi berjumpa dengan seseorang dalam keadaan pakaian kita kotor? Adakah kita nak berjumpa dengan seorang yang besar kedudukannya dalam keadaan pakaian kita tidak bersih? Allah taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasiyabaka fatauhir, pakaian kamu hendaklah kamu bersihkan. Maka ulama mengatakan bahawa dimaksudkan dengan pakaian itu adalah hati kamu, hendaklah kamu bersihkan hati kamu. Ketika mana kita melakukan ibadat, Allah tidak memandang berapa rakaat yang kita buat, Allah taala tidak memandang bagaimana kesungguhan kita, tetapi yang lebih dipandang itu adalah hati kita, bagaimana kita beribadah kepada Allah taala. Maka seseorang bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, lalu dia berkata, ya Syekh Abdul Qadir Jilani, ada satu orang itu dia beribadat malam bersungguh-sungguh, dia sembahyang malam bersungguh-sungguh, namun di siang hari dia memperbanyakkan tidur. Ada satu orang lagi, dia buat ibadat malam tidak banyak, tetapi dalam waktu yang sama ibadat siang pun banyak. Yang mana lebih afdal? Orang yang buat ibadat malam bersungguh-sungguh lalu siang dia banyak tidur, dengan orang yang malam buat tak banyak, siang dia buat banyak, mana lebih afdal? Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Allah Ta'ala tidak memandang tentang banyaknya ibadat, tetapi melihat kepada hati dia ketika mana dia melakukan ibadat. Begitulah juga kadang-kadang kita menghabiskan masa dengan perbahasan berapa rakaatkah sembahyang, manakah yang paling afdal, tetapi kita tidak membersihkan hati kita ketika mana melakukan amal ibadah kepada Allah Ta'ala. Sudahkah kita bertaubat di malam Ramadan? Sudahkah kita menangis di malam Ramadan? Sudahkah kita muhasabah diri kita? Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin dan begitu juga di dalam kitab Minhajul Abidin menyatakan bahawa seseorang itu hendaklah sentiasa bertafakur ataupun muhasabah dirinya tentang 4 perkara. Yang pertama, memikirkan tentang kelalaiannya ketika mana dia diperintahkan melakukan ibadat lalu dilakukan maksiat. Dan yang kedua, hendaklah dia memikirkan tentang kecuaiannya dalam melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala, lalu dia melihat bagaimana ibadat wajibnya dia selalu berlambat-lambatan ataupun meninggalkan ibadat wajib yang belum lagi diqadakan. Dan yang ketiga, dia kena memikirkan bagaimana keadaan dia, adakah dia wafat dalam keadaan husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Dan yang keempat, dia kena memikirkan adakah dia mampu menahan azab Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang memikirkan 4 perkara ini akan mendatangkan hatinya itu membawa kepada
kebersihan, membawa hatinya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama, orang-orang salihin, mereka menjadi dekat dengan Allah taala, bukan sahaja ibadat zahir tetapi ibadat batin. Lalu sesungguhnya Allah taala telah memberikan satu amal ibadat yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah. Kita bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, bahkan kita menahan anggota. Kita bukan sekadar menahan anggota, tetapi kita menjaga hati kita supaya hati kita tunduk kepada Allah Ta'ala, supaya hati kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka demikianlah puasa. Maklum Allah Ta'ala mengajar kepada kita bagaimana puasa itu menyucikan hati kita. Allah Ta'ala telah berfirman, la'allakum tattaqun, moga-moga kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata Al-Imam Al-Ghazali, at-taqwa, takwa itu terpecah kepada 3 perkara. Yang pertama, al-khasyatu wal haibatu ilallah, merasa gerun dan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, imtisalu awamirihi wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyah, melaksanakan segala perintah Allah taala, meninggalkan larangan Allah secara terang-terangan dan juga secara tersembunyi. Dan yang ketiga, tanzihul qulub, yakni penyucian hati. Maka orang yang bersifat takwa itu hatinya suci. Orang yang bersifat takwa itu mereka bersungguh-sungguh dalam melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bertakwa itu adalah orang yang yakin kepada Allah, sehingga dia gerun kepada Allah, memikirkan tentang azab, sehingga dia rasa tamak apabila ingin melakukan amal ibadat kepada Allah taala. Dan ini ada di bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Ditambah oleh Imam Ahmad dan juga Imam Malik, ghufira lahu ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhar. Sesungguhnya sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan kepada Allah Ta'ala dan mengharapkan redha Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mengampunkan akan dosanya yang telah lalu dan juga yang akan datang. Makna yang akan datang itu, maknanya Allah Ta'ala pelihara dia supaya dia tidak melakukan dosa. Kesan daripada ibadat yang dia lakukan di bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan Allah mendidik hati kita. Bagaimana ingin mendidik hati? Al-Imam Al-Ghazali, begitu dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, begitu dengan Syekh Abu Hasan Syazili, dan begitu juga dengan para ulama-ulama tasawuf yang lain. Di antara jalan penyucian hati itu adalah dengan jalan mujahadatun nafsi, menahan jiwa kita, menahan hawa nafsu kita supaya kita tidak mengikuti hawa nafsu. Berkatanya orang-orang soleh, berkatanya al-arifin, orang-orang yang mengenal Allah Ta'ala, apabila kamu menjalani ibadat puasa, hendaklah kamu kurang tidur di siang hari dan hendaklah kamu ini kurang makan di malam hari. Maka sesiapa yang kurang makan di malam hari, menguatkan dia beribadat pada waktu malam. Bila mana dia kurang makan di malam hari, menyebabkan dia kurang tidur di siang hari. Sesiapa yang kurang tidur di siang hari, bolehlah mengisi masanya dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana puasa itu mendatangkan takwa kepada Allah Taala? Ada 4 perkara. Yang pertama, dia mendatangkan takwa dengan dia kurang makan dan kurang minum. Maka berlaku di bulan Ramadan, bukan kurang makan kurang minum sahaja, bahkan meninggalkan makan dan minum. Ini jalan takwa akan dicapai dengan kurang makan dan juga kurang minum. Dan yang kedua dengan jalan kurang bercakap. Maka ketika mana berpuasa, kita dilarang jangan bercakap perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala puasa. Dan hendaklah kita menyatakan, apabila wa idza syabahu ahadun, apabila datang seorang yang mencela kepada kamu hendak mengatakan falyakul inni shaimun, kamu mengatakan saya adalah orang yang berpuasa, yakni orang yang menahan diri, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Maka menyuruh kita di bulan Ramadan jangan bercakap,
kecuali percakapan yang baik-baik sahaja. Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia bercakap yang baik-baik ataupun dia diam. Katanya ulama, sesiapa yang bercakap, percakapan yang membawa pahala, cakaplah banyak-banyak. Siapa yang mengeluarkan lisan yang ditutupkan itu mendatangkan pahala, maka gunakanlah lisan untuk mendatangkan pahala. Maka di bulan Ramadan kena memperbanyakkan baca Quran, kena memperbanyakkan berzikir, kena banyak bercakap perkara-perkara yang baik. Namun seandainya kalau bercakap dosa lebih banyak daripada pahala, lebih baik diam daripada bercakap. Maka kita disuruh agar kurang bercakap, kerana kurang bercakap boleh menjaga diri kita daripada dosa, dan disuruh kita bercakap banyak-banyak untuk kita mendapat pahala. Ini jalan takwa kepada Allah. Lihat, puasa mengajar penyucian hati kepada kita. Dan yang ketiga, jalan penyucian hati itu adalah kurang tidur. Jadi disuruh kita jangan banyak sangat tidur di siang hari, dan juga jangan kita banyak juga tidur di malam hari. Kurangkan sedikit tidur, kerana sesungguhnya masa yang Allah Ta'ala beri, jangan kita isi dengan banyak tidur. Kalau mau tidur, tidurlah sedikit sebelum pada waktu zuhur yang dipanggil Khairullah. Jangan tidur lepas subuh, jangan tidur lepas asar. Tidur lepas subuh mencegah rezeki, sama ada rezeki dunia ataupun rezeki agama ataupun rezeki akhirat. Yang ulama mengatakan rezeki itu ada tiga. Apa rezeki dunia? Rezeki dunia itu rezeki harta benda yang kita bekerja. Kalau tidur lepas subuh, harta jadi sempit, rezeki kita jadi tidak ada barakah. Yang kedua, apakah yang dikatakan bahawa apabila sahaja seorang itu tidur selepas asar, bagaimana? Tidur lepas asar mendatangkan lemah akal, mendatangkan berat kita untuk melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para jemaah, kita sucikan hati kita. Alhamdulillah, kita subuh mungkin mudah di bulan Ramadan. Jadi kita jangan tinggalkan sembahyang subuh berjemaah, sembahyang sunat sebelum daripada subuh. Kemudian selepas daripada itu, kita dengarlah kuliah kalau ada kuliah di masjid. Kalau tidak ada kuliah, kita berzikirlah ataupun baca Quranlah sampai cerah matahari. Kemudian sembahyang sunat isyraq ataupun sembahyanglah sunat duha. Sesiapa yang sembahyang sunat duha 2 rakaat, dia sembahyang sunat sebelum subuh, kemudian sembahyang subuh berjemaah, kemudian dia berzikir sampai ke pagi, kemudian dia sembahyang sunat duha ataupun isyraq 2 rakaat, dia mendapat pahala haji dan umrah. Walaupun dia buat di kampung sahaja, tapi dapat pahala haji dan umrah. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, pahala haji dan umrah yang macam mana?" Nabi kata, "Sempurna, dapat pahala haji umrah sempurna, sempurna, sempurna." Maka para jemaah, lepas subuh jangan tidur. Untuk kita menyucikan hati, isilah kita amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila sahaja kita berada di malam hari, sembahyang malamlah sekadar mana kita mampu. Kalau kita mampu buat banyak rakaat, buatlah banyak rakaat. Ada orang-orang salihus saleh dahulu sembahyang sampai 1000 rakaat satu hari. Sahabat Al-Banani sembahyang sampai 800 rakaat. Imam Ahmad Ibnu Hanbal sampai sembahyang 400 rakaat satu hari. Maka kita buatlah sekadar mana yang kita mampu. Boleh mana kalau kita mampu 2 rakaat, 1 witir pun tak apa. Yang paling penting, masukkan diri kita di kalangan orang yang melakukan ibadat pada waktu malam. Bangunlah tahajud setakat mana yang kita mampu. Kalau bulan ini kita tidak bangun tahajud, di bulan mana kita nak bangun tahajud? Kalau di bulan ini kita tidak meningkatkan amal ibadat, di bulan mana lagi kita nak meningkatkan amal ibadat? Maka disuruh kepada kita semua berazam bersungguh-sungguh, kerana bulan ini bulan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini bulan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini bulan kelepasan daripada azab api neraka Allah taala. Awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar.
awal Ramadan itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan, awal Ramadan kita kena beribadat dan kita niat supaya Allah memandang kita, dan sesiapa yang mendapat pandangan Allah, Allah taala catat nama dia dan dia tidak akan diazabkan oleh Allah taala. Maka bersungguh-sungguhlah buat amal ibadat untuk kita nak menyucikan hati kita. Maka jangan tidur, jangan banyakkan tidur, beribadat. Jangan kita tinggalkan sembahyang tarawih. Jangan kita orang yang semangat pada awal-awalnya, pertengahan kita jadi langgar, akhirnya kita meninggalkan masjid-masjid. Pastikan setiap malam kita adalah orang yang dicatat oleh malaikat, orang yang sembahyang sunat isyak berjemaah, orang yang sembahyang tarawih berjemaah sampai habis, kerana sesungguhnya bulan ini bulan kelepasan azab daripada api neraka. Kemudian apabila 10 malam yang terakhir, lebih-lebih lagilah kamu kena bersungguh-sungguh, lebih-lebih lagilah kita kena bersungguh-sungguh, kerana itu janji Allah taala. Kerana Allah berjanji kepada kita semua, sesiapa yang bersungguh-sungguh di akhir Ramadan, dia akan mendapat kelepasan daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita semangat di awalnya, tetapi di akhirnya kita sudah tidak bersemangat untuk beribadah kepada Allah taala. Bangunlah pada waktu malam. Allah taala telah berfirman, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ay yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada waktu malam bertahajudlah kamu wahai para jamaah. Maka pada waktu malam bangunlah kamu untuk sembahyang ibadat sunat, sembahyang tahajud, sembahyang witir ataupun sembahyang sunat taubat dan seumpamanya. Kamu akan mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti. Maka dengan sebab itu Ramadan mengajar kita supaya kita kurang tidur. Kurang tidur adalah jalan penyucian hati. Kemudian yang keempat, jalan penyucian hati yang ada di bulan Ramadan ini, yakni hendaklah kamu kurang bergaul, kecuali kamu duduk di tempat-tempat yang membawa kebaikan. Alhamdulillah, maka di bulan Ramadan tempat yang paling banyak kita duduk di masjid. Kita boleh beriktikaf, kita boleh sembahyang berjemaah, kita boleh mendengar kuliah-kuliah ilmu. Itu semua jalan penyucian hati. Kurangkan bergaul. Kalau nak bergaul, bergaullah, bersahabatlah dengan orang yang soleh. Apabila mereka bercakap menambahkan ilmu kita, apabila kita bergaul mengelokkan amal ibadat kita, apabila melihat dia beribadat mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala, orang yang macam inilah kita perlu berdampingan dengannya. Adapun apabila kita duduk dengan seseorang itu melalaikan kita kepada Allah Ta'ala, maka amat rugi sekali lah kita menjalani ibadat puasa dalam keadaan hati kita lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala tuti' man awfalna qalbahu an zikrina. Maka jangan kamu duduk bersama dengan orang yang Allah lalaikan hatinya daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, para jemaah telah dipilih oleh Allah Taala. Maka pada tengah hari ini kita sembahyang zuhur berjemaah, dan Allah Taala pilih kita berada dalam majlis ilmu, dan Allah Taala pilih kita berada dalam bulan yang mulia. Maka tingkatkanlah keazaman kita, datangkan kesungguhan kita, cuba kita lembutkan hati kita. Jangan sampai mata kita beku. Apa maksud mata beku? Yakni mata kita tidak mengalirkan air mata kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cuba kita jaga mata kita. Cuba kita jadikan mata kita tak dapat 3, dapat salah satu pun tak apa. 3 mata yang tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mata yang tidak pernah melihat perkara yang diharamkan oleh Allah. Maka beruntunglah orang yang memiliki mata ini. Sucilah hatinya kerana mendapat menjaga mata ini. Kalau kita tidak mampu kerana mata kita ini banyak melihat perkara-perkara yang membawa kepada dosa, sama ada memandang orang dengan pandangan penghinaan dan seumpamanya, maka kita bertaubat kepada Allah. Dan mata yang kedua selamat daripada azab api neraka Allah. Apa dia? Mata yang berjaga malam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah, rebut peluang ini. Jadikanlah mata kita mata yang kurang tidur di malam hari. Jadikanlah mata kita mata yang membaca Quran di malam hari. Jadikanlah mata kita mata yang bangun pada waktu malam. Maka disebut dalam hadis, ada 2 pembela kita kalau kita berjaga malam. Apa 2 pembela kita? Yang pertama sembahyang. Lalu dia berkata, sampai di negeri akhirat nanti sembahyang berkata, ya Allah,
aku ini sembahyang. Hamba-Mu ini dia mencegah matanya kerana melakukan ibadat aku, yakni melakukan sembahyang. Aku mohon padamu ya Allah, disebabkan dia tahan matanya, dia sembahyang pada waktu malam, aku mohon padamu ya Allah, berilah syafaat kepadanya, yakni berilah pertolongan kepadanya. Belum lagi Allah memberi jawapan, tiba-tiba berkata, ya Allah, aku adalah Al-Quran. Masa dahulu, semasa hidup di atas muka dunia, dia berjaga malam, dia membaca Al-Quran. Ketika mana orang lain tidur, dia membaca Al-Quran di waktu malam. Dia gunakan matanya untuk membaca Al-Quran. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon kepadamu ya Allah, agar ia diberi pertolongan, diberi syafaat, dengan sebab dia memelihara aku, yakni Al-Quran, semasa hidup di atas muka dunia. Lalu Allah memberitahu, sesungguhnya sembahyang yang menyebabkan dia berjaga malam, Al-Quran yang menyebabkan dia berjaga malam, maka sembahyang dan Al-Quran itu akan dapat memberi syafaat kepada dia di negeri akhirat kelak. Ini peluang para jamaah, jadikan mata kita mata yang menahan, mata yang berjaga malam, tahan tidak tidur semata-mata kerana melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, mata ini juga tidak diazabkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni orang yang duduk di malam hari sembahyang sunat, boleh jadi sembahyang sunat taubah, kemudian dia munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku hamba-Mu yang berdosa, aku datang kepada-Mu ya Allah, aku ini penuh dengan kehinaan terhadap diri-Mu ya Allah, Engkau memandang aku penuh dosa, aku memandang-Mu penuh rahmat. Lalu dia menangis di hadapan Allah malam hari, dia menangis kerana mengingatkan akan dosanya, dia mengingatkan atas kelalaiannya itu, maka air mata mengalir daripada kelopak matanya kerana rasa menyesal di atas kejahatan yang dilakukan itu, kerana ingin bertaubat kepada Allah Ta'ala di malam hari. Maka mata ini dijanji oleh Allah, mana-mana mata yang pada waktu malam mengalirkan air mata kerana takut dan menyesal di atas dosanya, mata ini tidak akan diazabkan oleh Allah Ta'ala, maknanya dia akan diselamatkan daripada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Al-Ghazali menyebut di dalam kitab Mukasyafatul Qulub, ketika mana melihat ada sang hamba ini banyak maksiat, maka tidak layak dia masuk dalam syurga, tiba-tiba kelopak mata ini berkata, ya Allah, ini hamba-Mu dahulu, dia pernah menangis mengingatkan dosa yang telah dia lakukan, aku mohon padamu ya Allah, Engkau beri syafaatlah kepadanya. Lalu Allah mengatakan, sesungguhnya hamba Allah Ta'ala ini selamat daripada azab api neraka adalah disebabkan kelopak mata ini menjadi saksi bahawa dia pernah berjaga malam, pada waktu malam dia menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangisan air mata, beberapa titik air mata saja, tetapi mengalahkan satu lautan yang boleh tidak mampu menyucikan hati kita. Namun air mata inilah air yang boleh menyucikan hati kita, menyebabkan hati kita menjadi bersih kepada Allah. Apatah lagi tangisan itu berlaku di malam Ramadan, apatah lagi tangisan itu berlaku di bulan yang penuh kemuliaan, tangisan itu berlaku di malam yang Allah janji kepada hamba-Nya. Setiap malam Ramadan didatangkan malaikat yunadu munadin kullal lailatin, menyeru malaikat setiap malam, ya bariyal khairi, wahai orang yang mencari kebaikan, aqbil, bangkit kamu, tampil kamu buat amal ibadat. Ya bariyal syarri, wahai orang yang melakukan kejahatan, aksir, cukuplah kamu. Jadi kerana sesungguhnya bulan ini, bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu syurga, wa ghulqatil abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka, wa sufidatis
syayatin, dibelenggu akan syaitan-syaitan. Moga-moga para jemaah berazam, saya dan para jemaah berazam bersungguh-sungguh ingin meningkatkan amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Moga-moga Allah menjaga anggota kita, baik mata, lidah, telinga, tangan, kaki dan seumpamanya daripada perkara yang merosakkan pahala ibadat puasa. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita semua amal ibadat yang diterima oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma barik lana fi hadha syahr Ramadan. Allahumma ij'alna minal maqbulin wa la taj'alna minal mahrumin. Allahumma inna nas'aluka taubata wa dawamaha wa na'udzu bika minal ma'siyati wa asbabiha wa zakkirna bil khawfi qabla hujumi khataratiha wa minat tafakkuri fi taraikiha wa amhu min qulubina halawatan majtananahu wa ulimahu abididdiha. Allahumma ahrim ladzata ma'siyatika wa zukna ladzata ta'atika. Allahumma zukna lailatul qadri waj'alna min ahliha. Allahumma zukna lailatul qadri waj'alna min ahliha. Allahumma zukna lailatul qadri waj'alna min ahliha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.